Nabi kata dulu-dulu ada seorang lelaki, dia telah bunuh 99 orang. Kemudian dia marilah rasa nak bertaubat. Dia jumpa seorang tok guru kata tak boleh taubat. Kamu dah dosa besar sangat ni, pasal 99 orang bunuh kan. Ramai, bukan 9 orang, 99 orang. Jadi dia bunuh tok guru tu pula. Dia kata tak boleh taubat, dia bunuh. Jadi 100 orang. Fakam malabihi mi'ah. Nabi kata dia dah bunuh 99 orang. Dia tanya orang soleh. Orang soleh tu tak boleh, dia kata tak ada taubat bagi. Jadi dia bunuh seorang lagi. Jadi 100 orang. Besar dosa tu. Tapi at the end of the day, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Dia jumpa seorang tok soleh. Tok soleh tu kata ada satu negeri, kau pergilah negeri itu. Dia pun pergi. Kau duduk sana, kau beribadat dengan mereka, ya. Tempat kau ni tak bagus. Inna ardaka ardasu. Negeri kamu ni negeri yang jahat, kamu pergi negeri yang baik. Dia berhijrah lah, ya. Tengah jalan mati. Tuan-tuan tahu dah cerita ni. Kita kecil-kecil pun tu dah cerita kan. Itu kisah yang benar, ya. Jadi Allah Ta'ala ampun. Pasal apa? Pasal dia nak bertaubat. Dan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalimlah kepada manusia, tapi dia tak zalim pada Allah. Hasil Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan memasukkannya dalam syurga, ya. Ayat hadis ni bukan nak suruh kita bunuh orang, tapi nak kita betapa bernilainya taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. As long as seseorang itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bersebut dengan jelas dalam Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya, tapi Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain. Baik itu ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, walau sebesar mana dosanya, dia berpotensi untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu zalim yang pertama. Zalim yang kedua, zalim kepada orang lain. Zulmun nasi ba'duhum ba'd. Zalim manusia sesama manusia. Mungkin kita ada mengumpat orang, mungkin ada pukul orang, mungkin ada ambil harta orang, mungkin ada macam-macam lain. Itu zalim yang kedua. Ini pun zalim yang besar juga. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan, tapi disuruh kita supaya minta ampun dulu daripada orang-orang yang kita zalimi. Boleh ampun, Allah Ta'ala boleh ampun, tapi takut-takut Allah Ta'ala tidak mengampunkan, ya? Sebab itu para ulama kita mensyaratkan dosa kita dengan Allah, kita boleh terus taubat. Kalau semayang 20 tahun, bukan kata 20 tahun, 40 tahun tak pernah semayang, tapi satu hari dia bertaubat, dia semayang dan dia jaga semayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang telah lalu. Tapi kalau dia ada buat dosa kepada orang lain, ulama kita mensyaratkan supaya kita minta ampun dengan dia, ya. Ada hutang, ya. Nabi SAW kalau orang tu ada hutang, dia tak solat. Pasal apa? Pasal hutang ni kita dengan manusia, sebelum mati nak kena settle dulu. Beza kita dengan Allah, ya? Bukan kata dosa dengan Allah ni kecil, tapi dosa dengan Allah ni bila dia bertaubat saja Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi dosa dengan orang lain payah sikit lah, ya. Maka Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau dosa kita dengan Allah, dia kata ada 3 syarat saja. Tapi kalau kita dosa dengan manusia, ada 4 syarat, tambah lagi 1, ya? Kalau kita ada ambil barang orang, dia kata kena kembalikan. Kalau kita ada ngumpat, kita kena minta halal. Dan begitulah, ya. Dan yang ketiga, zalim manusia kepada dirinya. Ini dia dengan Allah lah. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tidak melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia dengan Allah Taala, ya. Jadi hak besar sekali zalim pada Allah, syirik. Hak nombor 2, zalim pada manusia.
Yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Dan ketiga-tiga ni kita minta dengan Allah supaya kita tidak jadi di kalangan orang-orang yang zalim. Doa lah, Allahumma la taj'alni minaz zalimin. Ya Allah, aku nyala jadikan aku orang yang zalim. Tu je doa dia. Macam mana nak doa supaya kita tidak jadi orang zalim? Tu je doa dia. Allahumma la taj'alni minaz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan aku di kalangan orang-orang yang zalim. Baik zalim pada Allah, zalim pada manusia, atau zalim pada diri sendiri. Jadi ayat ni dia umum ya, tentang kezaliman, di mana Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Dalam hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga memasukkan hadis tentang zalim awal-awal lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan Tirmizi rahimahullah, daripada Abu Zar, dan juga dalam Sahih Muslim tak silap saya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, kata Allah Taala, ya ayyuhan nas inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Tuan boleh buka balik dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Allah Taala, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, bukan ya ayyuhan nas, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka kamu jangan menzalimi sesama kamu. Allah Ta'ala kata, aku pun takkan melakukan kezaliman ya. Ini pula engkau, janganlah kau zalim sesama engkau, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi ayat ini dia umum, tapi digunakan pakai oleh para ulama secara khusus dalam hak awal kepimpinan. Kerana sebagaimana orang biasa boleh melakukan kezaliman, lebih-lebih lagi lah pemerintah atau pemimpin. Dan kezaliman dilakukan oleh mereka lebih banyak dan buruk kesannya. Kalau kita zalim ni tak boleh, haram. Tapi mungkin kesannya tidak sebesar dan sehebat zalim yang dilakukan oleh pemimpin. Sebab itu ayat ni digunakan oleh para ulama untuk nak memberi peringatan kepada orang-orang yang diberi kepimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak zalim kepada orang yang dipimpinnya ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Maidah ayat 79. Kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka tidak berhenti daripada melakukan kemungkaran yang mereka lakukan. Adalah buruk apa-apa yang mereka telah lakukan ya. Adalah mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan ataupun yang dilakukan di kalangan mereka. Ada benda mungkar, mereka tidak mencegahnya, maka buruklah apa yang telah mereka lakukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, surah Al-Maidah ayat 79 ya. Jadi kemungkaran mesti diberhentikan. Siapa yang tidak memberhentikan kemungkaran dalam keadaan dia mampu melakukannya, of course lah ayat ni lah konteks pemimpin, maka buruklah kata Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa yang mereka lakukan ya. Mereka tak buat apa pun, cuma hak mungkar mereka tak cukup, maka Allah Ta'ala kata itu satu dosa yang besar ya. Sebab itu Al-Imam Az-Zahabi memasukkan dosa pemimpin seumpama ini dalam buku ini ya. Baik, kemudian beliau memasukkan lagi beberapa hadis Nabi SAW yang merujuk kepada kebertanggungjawaban seseorang pemimpin. Saya baca dulu, nanti saya ulas ya. Daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya kira hadis ini amat penting sekali dan amat masyhur, malah dalam buku teks sekolah-sekolah rendah telah dimasukkan. Tak silap saya tahun 1 ke tahun 2 macam itulah ya. Tahun 5 of course lah ada tajuk taat kepada pemimpin ya. Saya ingat hadis ini pun dimasukkan. Kerana soal kepimpinan ni bukan dah besar baru kita nak kena tahu ya. Idea-idea tentang kepimpinan mesti didedahkan walaupun kepada kanak-kanak yang ingin membesar. Sebab itu
Bab ini dimasukkan dalam buku-buku teks sekolah rendah ya. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati. Ya. Hadis ini panjang tapi dia buat main separuh ni. Ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Itu hadis dia lah teks dia ya. Semua buku ni dia separuh tadi. Apa maksudnya? Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni kata Nabi, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin ya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan of course lah setiap pemimpin akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya ya. Jadi hadis ni walaupun kita tak baca keseluruhan, tapi the first part of the hadis kita dah tahu bahawa besarnya tanggungjawab seseorang pemimpin yang diberi kepimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab hadis tentang pemimpin ni amat banyak sekali. Begitu juga dengan ayat-ayat Quran. Walaupun sebagian ulama dia tak ambil semua lah ya. Ambil 2-3 ayat saja. Dalam buku ni pun 2-3 ayat Quran saja. 4-5 hadis Nabi saja. Tapi hakikatnya banyak. Ya. Kerana soal kepimpinan adalah soal yang besar ya? Dan setiap orang Muslim mesti ada idea tentang kepimpinan. Walaupun dia tak nak jadi seorang pemimpin, tapi dia kena tahu juga ya? Sebab mungkin dia akan pilih pemimpin itu. Mungkinlah ya, ya? Dan tak semestinya pemimpin-pemimpin yang besar-besar ya? Sekurang-kurang pemimpin ya? Boleh jadi suami kepada anaknya, boleh jadi ataupun seorang wanita, perempuan suami itu sendiri pemimpin itu kita semayang kan, imam pemimpin juga tu. Sebab tu kita ikut je imam kita ya tak? Tak boleh menyalahi imam konteks kepimpinan semua tu. Okay, baik. Jadi Nabi kata setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'i wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Kata Nabi, imam adalah seorang pemimpin. Apa maksud imam? Imam dalam bahasa Arab ni ada banyak maksud ya. Tapi secara umumnya imam ni maksud ketua. Sesiapa sahaja yang mengetuai kita, dia adalah imam ya. Siapa imam sembahyang kita panggil imam? Pasal dia ketua. Kenapa ulama-ulama besar juga dipanggil oleh orang-orang Islam sebagai imam? Sebab mereka juga adalah ketua. Kita ikut mereka ya. Dan of course lah pemimpin-pemimpin yang besar-besar, of course lah mereka adalah imam ya. Jadi Nabi kata al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Oh, jangan depan tu salah. Betul lah jam. Kematanan tak nampak jam tu kan? Betul lah. Salah, bateri dah habis. Tengok pukul 9.30. Oh, nak isyak lah 10 minit. Nabi kata seseorang imam itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepimpinannya ya. Jadi siapa-siapa yang jadi pemimpin, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak kena faham, pemimpin ni bukan
tidak semestinya pemimpin yang besar-besar. Ya. Presiden negara umpamanya ataupun Perdana Menteri, pemimpin jugalah, tapi itu pemimpin yang besar. Al-Imamatul Uzma, mana the biggest leader. Sebenarnya semua atau sesiapa sahaja yang mengetuai seseorang, maka dia adalah pemimpin. Idza kharaja salasatun minkum fi safar falyu'ammiru ahadahum. Nabi sebut dalam hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, jika 3 orang di kalangan kamu keluar bermusafir, nantilah ketua di kalangan kamu salah seorang. 3 orang, seorang jadi ketua, tinggal lagi 2 orang. Itu juga adalah pemimpin. Ya. Sama juga seorang suami, bila dia kahwin, dia adalah pemimpin kepada keluarga. Jadi dia tak semestinya pemimpin yang besar-besar. Siapa saja yang mengetuai suatu urusan, mungkin komuniti yang kecil, kepada lebih besar, sehinggalah kepada kepimpinan yang lebih besar yang bersifat kenegaraan. Itu juga ada konteks yang sama. Itulah konteks kepimpinan, ya. Pemimpin di peringkat kampung, mungkin di masjid, nazir masjid, pemimpin juga, kan? Pemimpin di peringkat daerah, kita punya YB, pemimpin juga. Kita ada ketua kampung, pemimpin juga, ya. Dan lebih besar. Kesemuanya tertakluk dalam hadis ini, di mana semuanya adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab dan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepemimpinannya. Dan Nabi lanjutkan lagi, ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Bukan pemimpin yang besar satu saja, kata Nabi, lelaki di rumah. Seseorang lelaki yang berada di rumahnya, dia adalah pemimpin. Dan dia akan ditanya tentang orang-orang di bawah kepimpinannya. Kita di rumah kita siapa? Isteri kita. Kita akan ditanya, termasuk saya sekali, tuan-tuan. Anak-anak kita, atau sesiapa sahaja yang berada di rumah kita. Jadi adik kita duduk dengan kita, kan? Ya. Kerja menumpang di rumah kita, kita juga adalah pemimpin. Kalau dia tak semayang, kita pun kena tanya, kan? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kata Nabi, wanita yang berada di rumah suaminya adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia juga akan ditanya tentang orang-orang di bawah kepimpinannya. Hadis ini menjadi dalil bahawa urusan rumah tangga bukan hanya suami yang dipertanggungjawabkan, malah isteri juga. Cuma Nabi sebut suami dulu lah, pasal suami ketua rumah tangga, kan? Tapi isteri pembantunya. Sementara kalau suami tiada di rumah, jadi isteri yang bertanggungjawab menjaga awak rumah dan keluarganya. Jadi dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Suami keluar banyak urusan, boleh jadi keluar bekerja, kan? Boleh jadi keluar pergi masjid dan surau, mengajar atau belajar. Boleh jadi keluar di atas urusan-urusan tertentu. Memang orang lelaki dia kena banyak keluar rumah, perempuan dia kena banyak duduk di rumah. Habis itu apa kerja dia duduk di rumah? Jaga rumah lah ketika ketiadaan suami. Dan kalau ketika ada suami pun, dia kena bantu suaminya, dan dia akan ditanya benda yang sama, kan? Kalau duduk rumah apa kau buat? Ada bantu suami lah, ada jaga tak anak-anak kau semasa suami tiada. Jangan ingat suami je betul. Tanggungjawab rumah tangga juga adalah tanggungjawab isteri, membantu suami, ya. Wal khadimu ra'in fi baiti fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan akhir sekali Nabi kata hamba juga adalah pemimpin kepada harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang kepimpinan. Hamba pun pemimpin juga. Kita ingat hamba ni macam tak ada nilai lah, betul tak? Hamba kan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia juga pemimpin. Pasal apa? Pasal orang dulu-dulu, tuan-tuan, pasal apa dia kena ada hamba?
Antara sebab utama orang terdahulu nak kena ada hamba ialah untuk menjaga hartanya. Sebab itu hamba dia tidak memiliki harta. Hamba dia tak boleh jual beli, tuan. Kita belajar dalam fiqh muamalah, antara syarat orang untuk melakukan urusan jual beli ialah merdeka. Hamba dia tak boleh jual beli. Malah kalau orang bagi harta dekat dia pun bukan dia punya, jadi harta tu tuan dia punya, kan? Ya. Hamba tidak memiliki apa-apa harta. Harta hamba ialah harta tuan dia. Melainkan kalau tuan dia bagi kat hamba baru jadi harta. Ya. Jadi hamba selain daripada dia nak menguruskan tuan dia dalam ayat lain-lain, nak jadi khadam saja, jadi hamba, tapi dia juga wajib menjaga dan menguruskan harta tuan dia. Jadi dia tak boleh khianat, kan? Sebab itu pernah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Umar pernah nak beli kambing. Dia kata nak kena tanya tuan dia dulu. Umar kata, apa nak tanya tuan? Tuan kau tak ada pun. Kau jual lah kat aku kambing ni. Kau ambil lah duit tu. Bila tuan kau tanya, kau cakap lah tuan kau kambing tu dah dimakan serigala. Dia kata tak boleh, tuan aku tak ada, tapi tuan kepada tuan aku ada. Umar tanya, siapa tuan kepada tuan kamu? Dia kata Allah. Baguslah tu. Dia jaga harta tuannya, ya. Jadi akhir sekali Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Walaupun Nabi cuma sebut pak ni je, Nabi tak sebut presiden, Nabi tak sebut Perdana Menteri, Nabi tak sebut menteri, Nabi tak sebut ketua kampung, Nabi tak sebut nazir masjid. Nabi sebut pak lah, ya. Nabi sebut imam, pemimpin, Nabi sebut suami, Nabi sebut isteri, dan Nabi sebut hamba, ya. Memadai lah, ya. Untuk memberi idea kepada kita akan penting dan akan pentingnya tanggungjawab seseorang pemimpin. Baik. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah menukilkan lagi hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari, di mana kata baginda, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Dan dalam hadis yang lebih khusus yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ma'qil bin Yasar, di mana kata Nabi, ma waliya min umuri ummati syai'an falam yajhad lahum walam yansah lahum mata yamutu wa huwa yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihim haram illa haram Allah alaihimul jannah. Kata Nabi, sesiapa yang menjadi pemimpin ke atas urusan umat kami, maka tidak bersungguh-sungguh menjaga rakyatnya, orang yang di bawah kepimpinannya, maka tidak membimbingnya. Pasal antara tanggungjawab pemimpin ialah membimbing orang yang dipimpinnya, ya. Kemudian dia mati, dia tidak mati melainkan dia melakukan penipuan kepada rakyatnya, maka kata Nabi, Allah Ta'ala mengharamkan syurga ke atasnya, ya. Jadi siapa-siapa yang ada kepimpinan, tiba-tiba dia tidak menjalankan tanggungjawabnya, sementara dia melakukan penipuan kepada orang yang dipimpinnya, dia takkan masuk syurga, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kira-kira beratlah ni, ya. Sebab itu ada sahabat Rasulullah SAW yang minta jadi pemimpin, antaranya Abu Zar, umpamanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada lagi lah beberapa yang lain, ya. Abu Zar kata, ya Rasulullah, ala tastamiluni, wahai Rasulullah, boleh tak kau latih aku jadi pemimpin? Abu Zar ni sahabat Nabi yang besar, bahkan di kalangan yang rapat kepada baginda. Jadi dia minta lah dengan Nabi, wahai Nabi, boleh tak kau latih aku jadi pemimpin? Dan Nabi lantik orang lain, pasal apa tak lantik aku? Jadi dia minta dengan Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Nabi jawab kepadanya, ya Abu Zar, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, inni araka dha'ifan wa innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. La ta'ammaranna ala isnain
wala tawallayanna mala yatimin. Nabi jawab pada dia. Nabi kata, wahai Abu Zar, aku bukan tak nak latih kau jadi pemimpin. Ya? Sebab Rasulullah SAW ni bila dia jadi pemimpin di Madinah setelah beberapa tahun, kerajaan baginda kuat. Baginda telah menghantar sahabat-sahabatnya keluar daripada Madinah untuk membuka wilayah-wilayah Islam. Jadi ada orang yang dilantik oleh baginda dan ada yang tidak dilantiknya. Dan of course lah baginda melantik di atas kriteria tertentu, kemaslahatan tertentu, sebab musabak yang tertentu. Rasulullah ni paling bijaksana. Bukan main lantik saja. Asal rapat je lantik. Walaupun tak ada kelayakan, tak ada. Nabi lantik orang yang benar-benar layak. Jadi kalau orang tu tak layak, walaupun dia rapat dengan Nabi tak lantik. Contohnya Abu Zar, dia tak layak. Nabi kata, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Benda ni ada amanah yang besar. Aku lihat kamu ni tak layak, dhaif, tak mampu. Dan pada hari kiamat kamu akan menyesal. Jadi Nabi nasihat dia. Kemudian Nabi kata lagi, la ta'ammara ala isnain. Bukan kata jadi pemimpin umat yang besar seperti kami ni. Kalau boleh kamu jangan jadi pemimpin kepada 2 orang bahkan. Nabi kata 2 orang pun jangan jadi pemimpin. Kan? Wala tawallayanna mala yatimin. Dan jangan juga kamu menguruskan harta anak yatim. Jadi Nabi kata kepada Abu Zar, bukan kata pemimpin yang besar-besar. Kalau boleh pemimpin kepada 2 orang pun kamu jangan jadi. Bukan kata menguruskan hak ehwal rakyat yang ramai. Kalau boleh urus harta anak yatim pun jangan. Anak yatim berapa orang je? Kalau mati seorang bapa, takkan dia tinggal 10 orang anak yatim pun? Bukan seorang, 2 orang anak yatim je. Itu pun Nabi kata jangan uruskan. Takut-takut kamu tersalah. Kan? Mungkin seorang tu bila dia mati meninggalkan 5 orang anak, tapi 3 dah balik. Bila dah balik tak anak yatim lah. Balik yatim-yatim ni anak yang tak balik. Adalah mungkin 2 orang, paling ramai pun 3 orang lah. Mungkin lah ya. Jadi tak ramai anak yatim. Itu pun Nabi SAW memberi pesanan kepada beliau, jangan sesekali kamu menjadi ketua kepada 2 orang, dan jangan kamu sesekali menguruskan harta anak yatim. Pasal harta anak yatim ni tak ramai pun. Jadi kamu nak uruskan yang besar-besar, yang kecil ni pun Nabi kata kalau boleh jangan. Pasal apa? Pasal dia ada tanggungjawab yang besar. Selain daripada kalau kita tidak melaksanakan dengan baik, maka kita berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tapi bukan makna tak payah jadi pemimpin. Kalau kita ada kelayakan, go for it. Sebab ada juga nas yang menunjukkan bahawa pemimpin yang baik, yang bagus, hari kiamat nanti dia ada golongan yang special. Ada juga ya. Tapi bagi itu waktu dulu, supaya peringatan kepada kita. Boleh jadi bila kita jadi pemimpin, agar kita tidak mengambil mudah tentang tanggungjawab yang diberikan. Baik, saya baca dulu. Syak ke? Tak lama dah tu, 5 minit lagi. Dah saya baca sikit. Nabi SAW bersabda lagi, Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Sesiapa yang melakukan kezaliman pada hari kiamat, ia ada satu kegelapan. Sebab perkataan zalim sendiri berasal daripada zulmun. Zulmun ni makna gelap. Ya. Jadi siapa yang melakukan kezaliman di muka bumi, pada hari kiamat nanti dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia akan duduk dalam kegelapan. Allah Ta'ala ya macam mana? Baik. Apa? Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatuhu fahuwa finnar. Ya. Nabi SAW bersabda lagi, mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia dalam neraka. Tadi saya dah baca hadis itu. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, daripada Ma'qil bin Yasar, man istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahudha binushin illa haramallahu alaihi jannah yamutu hina yamutu wa huwa ghashi li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Ini hadis pun saya dah baca tadi. Siapa yang mati dia menipu rakyatnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu
Apa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Munzir dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Munziri, bukan Munzir, Al-Munziri, Nabi SAW bersabda, "Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi maghlulatan yaduhu ila unukihi atlaqahu adluhu wa awbaqahu jawruhu." Kata Nabi SAW, sesiapa yang menjadi pemimpin kepada 10 orang, ya, pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tangannya dibelenggu ke lehernya, macam pesalah lah. Sesiapa yang menjadi pemimpin kepada 10 orang, dia bersalah. Kalau masjid ni ada AJK 15 orang, termasuk dah tu. Kalau surau tu ada AJK 10 orang lebih, termasuk dah tu. Kalau kampung ni ada berapa? Mana 10 orang kata Nabi? Ataupun dalam rumah dia ada 10 orang, termasuk dah tu. Sebab tu lagi besar keluarga, lagi besar tanggungjawabnya. Betul tak? Pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tangannya dibelenggu ke lehernya. Aduh, sian. Macam pesalah tuan. Hadis ni hadis yang sahih. Adlaqahu adluhu wa awbaqahu jawruhu. Jika dia adil, jika dia pemimpin yang menjalankan tanggungjawabnya, akan terbuka belenggu itu. Azan boleh. Okay. Dan jika dia tidak adil, maka dia akan binasa. Masya Allah, ya. Azan dulu ya. Itu kita sambung sekejap. أشهد أن محمدا رسول
Ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya siapa? Nak tanya apa-apa? Baik. Kemudian Nabi SAW berdoa. Seumpama dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini doa Nabi kepada pemimpin yang baik dan yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Nabi doa ni ya. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma waliya min amri hadhihi al-ummah syai'an farafaqa bihim farfuq bih wa ma syaqqa 'alaiha fashfuq 'alaih. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sesiapa yang menjadi pemimpin kepada umat ini, maka dia baik kepada orang yang dipimpinnya, lembut serta santun kepadanya, maka lembutkanlah juga kepadanya. Nabi doa, wahai Allah, mana-mana pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab dia baik kepada orang di bawahnya, dia lembut dan santun kepada mereka, tak menyusahkan mereka, maka kau baik juga kepada Nabi doa. Sebab itu mana-mana pemimpin yang melakukan tanggungjawabnya, maka ia termasuk dalam doa Rasulullah SAW ini. Kalau dia baiklah ya. Tapi Nabi doa juga, Allahumma ma syaqqa 'alaiha fashfuq 'alaih. Wahai Allah, jika ada orang memimpin dalam urusan umat kami, lantas dia menyusahkan orang dipimpinnya, maka susahkanlah juga dia. Ya. Sebaik kita bukan pemimpin, tak usah-usahlah pemimpin juga. Ya. Patutnya orang nak jadi pemimpin yang besar-besar ni, dia kena khatam ni hadis-hadis hukum ini. Ya. Jadi kita pun kena bersyukurlah banyak-banyak supaya apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan kita ni pemimpin umat yang besar-besar ya. Kalau pemimpin pun yang kecil-kecil je dah ya. Tapi itu pun penting juga. Tapi kalau yang lebih besar kan? Kadang-kadang rumah kita pun tak terjaga, ni nak jaga yang besar-besar. Nah ingat kita sesuatu. Dosa diri sendiri pun tak lepas lagi ya. Ni nak jaga dosa orang lain. Tapi kena ada orang yang jaga juga. Bukan tak boleh jaga. Baik. Kemudian akhir sekali, sebelum kita tutup, saya baca dulu hadis yang terakhir. Di mana menjadi tanggungjawab kepada pemimpin untuk menjaga orang di bawah kepimpinan, lembut kepada mereka, santun dan tidak menzalimi mereka, dan yang paling penting adil. Sebab itu dalam banyak-banyak tanggungjawab pemimpin, yang paling penting juga ialah adil. Dan ulama kita bila dia karang tentang kepimpinan, di samping tanggungjawab seseorang pemimpin itu, banyaklah ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin ada banyak tajuk yang beliau ketengahkan kepada kita. Ada 372 tajuk. Merangkumi ibadahnya, merangkumi muamalahnya, merangkumi akhlak dan tasawufnya. Banyak. 372 tajuk. Lepas tu kalau kita belajar buku itu, khatam, kira kita sudah belajar hampir keseluruhan agama. Semua bab kepimpinan saja beliau memasukkan sebanyak 6 bab. Dia banyak dah tu. 372, 6 bab daripadanya adalah bab kepimpinan. Dan salah satu bab yang beliau masukkan ialah tentang tanggungjawab pemimpin. Ada 8 tanggungjawab besar pada pemimpin. Yang paling besar sekali ialah al-adl, adil.
Sebab nak adil ni susah sikit. Ya. Dan beliau memasukkan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang betapa seseorang pemimpin itu perlu adil. Ya. Jika dia adil dalam kepemimpinannya, pada hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tanggungjawab dia, dan of course lah dia adil dalam kepemimpinannya. Dia seorang pemimpin yang bagus. Maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia akan dapat tempat yang istimewa. Umpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim idza walu. Kata Rasulullah, orang-orang yang adil, yakni dalam kepemimpinannya, pada hari kiamat dia akan berada di member-member yang tinggi, dan member itu diperbuat daripada cahaya. Maksudnya dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka Nabi menjelaskan lagi, siapa orang yang adil itu? Orang yang adil dalam kepemimpinannya, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim. Orang yang adil dalam kepemimpinannya dan dalam keluarganya. Idza walu, jika dia mendapat kepimpinan itu. Ya. Jadi adil ada banyak kelebihan. Di ayat Quran banyak Allah Ta'ala sebut tentang orang yang adil, ya. Itu satu bab tanggungjawab seseorang pemimpin. Banyaklah, ya. Ada arif bihim, macam-macam lah, ya. Saya tak adalah nak sebut malam ini. Mungkin saya akan ulas pada kuliah yang lain. Kemudian akhir sekali adil. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam satu bab yang khas, ialah al-imamul adil, imam yang adil, ya. Kemudian dia mari pula tanggungjawab orang yang dipimpin. Kita jangan ingat pemimpin saja ada tanggungjawabnya. Kita pun ada tanggungjawab juga, bakal banyak. Tapi yang paling penting, tanggungjawab seseorang yang dipimpin kepada pemimpinnya ialah taat. Ada banyaklah tanggungjawab itu, tapi yang paling besar sekali taat lah. Sebagaimana tanggungjawab yang paling besar seseorang pemimpin ialah adil, tanggungjawab yang paling besar juga kepada orang yang dipimpin ialah mentaati pemimpinnya, ya. Cuma bagaimana konteks kepimpinan itu, ketaatan itu, insya-Allah taala saya akan kongsilah pada masa akan datang. Mungkin saya perlukan satu kuliah lagi untuk menjelaskan betapa wajib kita mentaati pemimpin, ya. Itulah orang-orang yang memimpin kita, kan? Kalau kita ahli keluarga, bapak kita lah, ya. Kalau kita isteri, suami lah, ya. Kalau kita duduk di masjid ni nazir, kita kena taat, kan? Kalau ada benda yang kita tak setuju, tak boleh main langgar saja, ya. Kena ada diplomasi sikit, ya. Dan begitulah dalam kepimpinan yang lain. Bukan boleh main gedah saja. Yang paling penting kita kena taat juga, ya. Tapi bukan taat membabi buta, asal tak betul tengok saja, bukan begitu, ya. Tapi asal benda yang baik, kita kena taat, kan? Ya. Musim-musim pandemik ni kita disuruh ambil vaksin, ambillah vaksin. Bukan nak iklan ni, kan? Dos pertama, dos kedua, ni dos ketiga pula, ambil, jangan tak ambil. Saya dah ambil dos ketiga, tumbang terus. Ni kata dos keempat pula, aduh, tumbang lagi lah. Tapi nak buat macam mana, kan? Dua pertama okey, dua kedua okey, relax je. Tanya vaksin dah, macam tak vaksin je. Kena dos ketiga tumbang, tuan. Kata okey lah ustaz, tumbang dos ketiga, saya dos kedua dah tumbang, ustaz. Jadi kena tahan lah, ya. Selagi mana yang kita mampu, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi next nanti saya akan kongsi sikit tentang tanggungjawab taat kepada pemimpin dan konteks-konteks ketaatan itu. Sebab bukan kita wajib taat kepada pemimpin dalam semua hal, ya. Paling senang kita lihat dalam semayang lah, kan? Imam adalah pemimpin kita, kita mesti ikut. Siapa-siapa yang tak ikut imam, batal solatnya. Jadi sama dalam konteks kepimpinan dan hal yang lain, dia wajib ikut orang yang memimpin kita. Tapi kalau imam tu dah salah, tak ikut juga, kan? Imam dah sembahyang Isyak 4 rakaat, dia baru lagi, tegur lah, betul tak?
Tapi jangan tegur imam salah tu, batal sembahyang. Subhanallah. Imam pun bila dah dengar orang tegur, kena tengoklah makmum. Asal makmum tegur aku ni? Kan? Turunlah. Bukan tegur imam kita ni, imam tempat lain. Tapi kalau dia buat bekas pada dia juga, mufarakah lah, kena pergi apa nak ikut. Salam lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam nak teruskan solat, dia teruskan. Ya. Tapi kalau kita confirm itu 4 rakaat lah ya, takut imam tutup kita tak betul. Tapi kebiasaannya ada imam tu salah. Jadi makmum wajib menegurnya kan. Dan bila imam ditegur oleh makmumnya, wajib dia berunduk dan tengok raya. Jadi samalah kata ini, kita disuruh taat, tapi dalam setengah-setengah perkara kita juga wajib untuk tidak mentaati, bahkan haram. Jadi disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dalam bab kewajipan mentaati imam dalam hal yang ma'ruf dan haram mentaati mereka dalam hal yang munkar. InsyaAllah ta'ala saya akan kongsi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.